Kepada yang tonton YouTube dah, kalau katalah, tak kisahlah. Kalau ada juga lah orang daripada Kristian, kami bukan nak mencari memburukkan, tapi kami sedang membuat perbandingan melihat antara Quran dan Bible, kan? Quran dan Bible. Dan kami nak mengatakan bahawa kami telah membuktikan bahawa Al-Quran itu memang datang daripada Tuhan, dan kami tengah membuktikan, kami sedang memeriksa adakah Bible ini daripada Tuhan. Tapi di sini menunjukkan bahawa yang didakwa Musa sebagai penulis bukan Musa yang tulis, kan? Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat solat berjemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk imaratkan masjid, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di dalam Ramadan, insya-Allah. Dan saya yakin bahawa kita telah pun membuat persiapan-persiapan, kerana objektif itu yang dicapai ini ialah la'allakum tattaqun, nak capaikan objektifnya bertakwa. Satu objektif yang mulia. Bila kita nak buat sesuatu benda, ada matlamat dia, maka untuk mencapai matlamat itu sudah tentu kena buat persiapan. Apatah lagi satu matlamat yang cukup besar, takwa. Jadi perlu dibuat peringkat awal lah, awal-awal lagi. Jadi kita tak nak ada benda-benda lain yang mengganggu untuk kita mencapai objektif itu. Kalau dapat macam baju raya ke, kuih ke apa ke, settle kan, dalam sebelum kita berpuasa lah, kan, semua itu kita dah settle lah semua tu, supaya kita boleh full force kepada untuk mencapai objektif kita. Dan sudah tentulah untuk mencapai la'allakum tattaqun itu, semoga kita bertakwa itu. Takwa itu ialah sesuatu yang kita ikut. Kalau secara kasarnya, maksud secara umumnya, kita patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan untuk tahu macam mana nak tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, tak boleh kita lari daripada Al-Quran, untuk kita tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadi barulah kita tahu, oh ini tak boleh, ini boleh, dan sebagainya. Jadi saya yakin dengan kuliah-kuliah yang penuh setiap bulan itu, 11 bulan yang lalu, banyaklah saya yakin kita punya penceramah-penceramah dah ingatkan daripada ayat Quran, hadis, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang itu. Ini satu masa yang paling bagus untuk kita charge balik. Sebab satu bulan ni kita nak charge untuk 11 bulan yang akan datang. Saya sebenarnya baru balik daripada 2 hari seminar. Program seminar ini tajuk dia perlindungan mu'alaf melalui pendekatan perundangan. Dan kita duduk ni banyak perkara yang kita bincang, beribatkan mu'alaf, perundangan lah. Dan tadi sepatutnya diresmikan oleh menteri di Jabatan Menteri bahagian agama, tapi dihantar wakil dia lah. Tapi kita banyak membincangkan bersama dengan peguam-peguam dan sebagainya, antaranya perlindungan mu'alaf, apa kena pendekatan perundangan, hak-hak dia, cabaran-cabaran yang mereka hadapi, dan macam mana kita nak murnikan dalam enactment-enactment yang sedia ada. Tadilah, jadi ada 70 partisipan. Sebab kalau kita lihat, banyak sebenarnya dari segi perundangan ni, banyak mu'alaf ni. Contohnya satunya ialah anak mu'alaf. Maknanya mak masuk Islam, bapa tak masuk Islam.
Bapa masuk Islam, mak tak masuk Islam. Kalau kena kat Selangor, anak dia itu, kalau anak dia 18 tahun dan ke bawah, kalau ikut Selangor lah, 18 tahun dan ke bawah, dia kena persetujuan emak dan bapa. Kan? Setengah negeri pula mak atau bapa. Setengah pula macam Pahang ni, dia kata 18 tahun tak boleh. Sebelum 18 tahun tak boleh. Dia macam strict. Tapi ada pula dia punya baik dia. Kalau katakan maknya, bapaknya dah masuk Islam, lepas tu dia duduk dengan mak bapak dia dan dia telah mendapat hak penjagaan, dia dah dapat hak penjagaan anak-anak dia yang belum Islam tu, hak penjagaan telah diberi, dia boleh ikut pada ibu atau bapa yang diberi hak penjagaan, ikutlah agama dia. So dia macam-macam lah. Negeri ni lain, negeri tu lain, ni lain kan. Itu yang kita kena faham. Kes yang dekat Perlis, yang 3 anak beranak tadi kan, sebab di Perlis dia lain pula. Jadi bila macam itu yang tadi pun ada Ustazah Nadirah Nanda Kumari yang menjaga 3 orang budak tu, yang akhirnya kata tak sah. Dia punya maknanya diserahkan balik kepada ibunya yang belum Islam kan. Macam-macam lah. Jadi ini benda-benda yang alhamdulillah tuan-tuan doakanlah. Kami dah rangka supaya kita nak standardizekan seluruh Malaysia ni supaya tak timbul lah banyak dari segi perundangan ni. Sebab lawyer bijak-bijak kan. Lawyer kepala otak bijak tu yang dia kata, ini bapa, ini dan. Kalau Selangor dan, mana kena dua-dua kan. Macam-macam lah kan. Jadi memang tadi pun boleh tahan jugalah. Banyak perbincangan alhamdulillah. 2 hari buat di hotel apa ke nama, hotel apa bintang tadi kan, stay bintang. Mencabar pula duduk kat hotel tu. Sebab apa? Kawasan Bukit Bintang istighfar saja. Sebab turun bawah tu nak pergi cari kedai Muslim, pergi awal pula saya buat mesyuarat dulu. Jadi sebelah kiri semua jenis pub, itu pub ini, arak sana, arak sini. Nak mabuk boleh sebelah kiri. Kena sebelah kanan baru jumpa satu kedai kan. Lepas tu boleh tahan ke? Saya kena fikir, kita ni duduk betul ke aku duduk kat Malaysia ni? Sebab boleh tahan juga. Malam nak keluar tu, janganlah. Bukan kita lah tempat dia dekat apa bintang tu kan. Banyak kupu-kupu malam, tunggulah. Bukan tempat kita lah. Kadang-kadang saya kata, betul ke duduk kat Malaysia ni kan? Allah. Mana dia? Sebab cuba dapat sini tak dapat. Dapat situ je hotel yang dapat pun. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, kita sebelum teruskan juga, banyak celoteh juga 2 minggu yang sudah, 2 ahad sudah, saya telah berjumpa dengan seorang mu'alaf yang masuk Islam tahun 2022. Dia masuk Islam kerana nak kahwin dengan seorang wanita India Muslim. Dia dapat nombor telefon daripada siapa entah, dia hubungi saya. Senang cerita, saya jumpalah dia di Bangi. Kebetulan hari itu saya kuliah di Bangi, tu yang paling jauh lah pergi. Saya jumpa dia awal, depan dengan surau tu ada gerai, jumpa. Apa kisahnya? Dia dah 2 tahun kenal wanita India Muslim ni. Dia jatuh cinta. Wanita ni pula dulu dia ada anak 2 orang dengan suami lama. Suami lama mungkin dah berpisah lah kot kan. Sampai anak-anak wanita ni pun suka kat laki-laki ni, keluarga ni pun dah setuju, bagus. Dia pun masuk Islam, nak kahwin kan. Dah masuk Islam, jarak lepas dalam setahun kemudian, tiba-tiba wanita ni pun tinggalkan dia, kahwin dengan orang lain. So sekarang dia minta ni, dia datang jumpa dengan saya, dia kata, macam mana Ustaz, saya nak keluar. Itulah counselling lah dengan dia di luar.
kan. Ni benda banyaklah benda perbincangan kami dengan dia, dan saya cuma kenapa saya nak pesan ni, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan saya nak bagi tahu satu, kalaulah ahli keluarga kita yang terdekat ataupun sanak saudara, sepupu sepapat, anak-anak, saudara mara kita, kerana anak kita ini ada orang nak masuk Islam, jatuh cinta, kan, baik, kita kena bagi tahu dengan yang anak kita ni, yang saudara kita ni, yang nak kahwin dengan yang baru nak masuk Islam ni, awak kena betul-betul dalam arti kata, jangan kau sia-siakan orang tu. Kau betul tak? Betul nak kan? Jangan nanti kemudian tiba-tiba tak jadi. Sebab bukan mudah tuan-tuan, orang nak meninggalkan kepercayaan dia selama 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, ditinggalkan, walaupun puncingnya itu cinta, kan? Tak kan? Bukan mudah. Ya. Jadi lepas tu, walaupun pasal cinta, akhirnya kita boleh betulkanlah nawai itu tu bila datang kelas dan sebagainya. Sayang tuan-tuan, sebab apa? Banyak kes saya ni, saya dah daripada 2010 saya di Jawatan Mufti tu, lebih kurang saya rasa dekat 10 ke 12 kes macam ini. Dan yang pemuda yang datang ni nampak baik-baik, bagus. Tengok baik, dia masuk Islam, tapi dikecewakan oleh pasangan ni, nak Muslim. Ini pun insyaAllah minggu depan, tadi dalam tu pun ada yang telefon, ada budak nak masuk Islam juga di Bukit Beruntung. Minggu depan ni saya nak janji jumpa dia lah. Saya minta nombor telefon makwa dia sekali. Dia kata makwa dia pun yang Muslim. Tak apa, bak dulu, saya nak bercakap dulu. Sebab kita tak nak lah, kan, kita tak nak, sebab nanti dia jadi fitnah kepada agama. Banyak punya kerja-kerja kita, tuan-tuan doakanlah. Dan alhamdulillah baguslah pertemuan saya 2 minggu tu. Dia datang dengan kawan yang bukan Islam. Yang bagusnya dia cakap sir, dia cakap sir bahasa Inggeris. Dia kata boleh tak nanti saya ni kalau ada tiba-tiba ada juga masalah, saya nak hubungi tuan. Maknanya pertemuan saya tu berjaya lah. Saya dapat memenuhi kepercayaan dia tu, kan. Okey lah, doakanlah semoga dia tetap, insya-Allah. Okey, so kita kembali dengan tajuk kita hari ini. Kita sambung, apakah Bible itu merupakan kalamullah. Kita tahulah Bible tak mungkinlah kalamullah, kita dah tahulah, sebab kita sebelum ni dah bincang, kita buktikan secara hujah, Al-Quran yang kita pegang ini sama seperti mana diturunkan zaman Rasulullah, dan Al-Quran ini ialah kalamullah, bukan kata-kata Nabi Muhammad, bukan dikarang, bukan ditiru daripada Bible, bukan macam-macam kita dah sangkal secara hujah kalau pernah ikut kuliah itulah. Lepas tu kita go through same penyaringan yang sama pada Bible, kan. Dan kita lihat rupanya bila kita lihat Bible ini, rupanya ada banyak juga persamaan. Ini secara sekali imbas, persamaan, banyak ayat-ayat persamaan dalam Bible, tauhid. Dia kata jangan minum arak, tak boleh sembah selain daripada Allah. Itu kita berhenti. Nabi-nabi dulu ada yang berkhatan, ada yang bila jumpa dia bagi salam. Dalam Bible ni. Sampai dia kata, jangan kamu kata I will do, jangan kamu kata saya akan buat, kamu katakan it's God's will. Itu bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, kalau Tuhan izinkan. Kalau bahasa Arab, insya-Allah. Dalam Bible, kalau Bible itu bahasa Arab, dia akan tulis insya-Allah lah. Faham tak? Rupanya ada. Macam mana boleh ada? Kita dah faham bahawa bukanlah jangan salah faham, bukan maksud saya lepas ni Bible pun kita boleh baca. Tidak, bukan macam tu. Kita nak cerita bahawa dalam Bible pun tak mustahil ada kalimat-kalimat persamaan, kerana mereka tersilap. Nabi Isa tu dianggap sebagai Tuhan. Sudah tentulah Nabi Isa ada membawa pengajaran yang sama, tauhid, betul tak? Jadi dalam pada itu ada yang mereka terseleweng, ada yang yang tauhid, kalimat-kalimat tauhid itu kekal, macam itu, kan. Okey, kalau kita lihat dalam satu panggil Exodus Old Testament,
Ini 5 yang awal. Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy. 5 ni yang awal dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama apa dia? Sebelum Nabi Isa. Okey. So dalam tu dia kata 10 commandments. Itu diturunkan untuk Nabi Musa. So Nabi Musa kata ada 10 commandments, perintah. Apa yang pertama? You shall have no other God before me. Kamu tak boleh ada Tuhan selain daripada aku. Kan? Aku tu merujuk pada Tuhan Allah, kan? You shall not make yourself a carved image. Kamu tak boleh membentuk image-image, patung-patung. Nampak je? Maknanya tak boleh. Larangan-larangan tentang syirik itu juga ada dalam Bible. Okey. Jadi Bible ni satu masalahnya, dia ada lebih daripada 40 pengarang. 40 dia punya ni. Dan masalah mereka tak sependapat. Macam kita, Al-Quran diturunkan melalui perantaran Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bacakan, betul? Kan? Kemudian kita dah tahu dah, bila Nabi Muhammad baca, ramai sahabat-sahabat hafal dan sebagainya. Bila zaman Khalifah Abu Bakar, Umar menyaksikan ramai yang syahid, hafaz ini syahid, dia yang syorkan kena buat tulisan dalam bentuk mushaf. So kita ada tahu siapa yang mushaf, pengarangnya Allah SWT, tapi kita cuma tulis penulisnya, kan? Kita dah jelas dah kat situ. Okey, diorang kata Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, yang 5 yang pertama ni, dia kata penulis dia pun mungkin Nabi Musa. Itu diturunkan kepada Nabi Musa, penulis pun Nabi Musa. Dakwaan dia lah. Okay? Dalam perjanjian baru pula, Matthew dia kata yang penulisnya Matthew, itu kepada Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Isa, tapi penulis tu ialah penulisnya ialah Matthew. Itu dakwaan mereka lah. Tak apa, kita tengok. Tapi 51% daripada Bible dia orang pun tak tahu siapa tulis. Nampak? Dia pun tak tahu. Tak tahu siapa tulis. Kita jelas Tim Zaid dengan semua dia orang yang menulis. Cuma kita jelas benda-benda tu. Sebab tu kita buat yang pertama. Okey, kita tengoklah. Kalaulah 5 kitab yang pertama, 5 yang pertama itu, kalau kita panggil surah lah, macam kita surah pertama Fatihah, betul? Al-Baqarah, Ali Imran, tapi pada dia orang ni Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy. Okey, 5 ni diturunkan kepada Nabi Musa, ditulis oleh Nabi Musa. Okey, kita tengok satu ayat dalam Deuteronomy yang kelima. Deuteronomy bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu kita panggil ulangan. Ulangan. Kalau Bible bahasa Melayu, dia kitab itu dinama dia ulangan. Macam Baqarah, sapi betina. Macam kan? Dia tu lah, ulangan. Okay. So dia kata, kemudian Musa hamba Tuhan itu meninggal di tanah Moab. Ini kitab tu yang diturunkan kepada Nabi Musa, ditulis oleh Nabi Musa. Dia kata Musa hamba Tuhan itu meninggal di tanah Moab. Takkanlah Nabi Musa menulis bahawa dia meninggal dekat tanah situ. Lepas dia kata Musa berumur 120 tahun ketika dia meninggal. Maknanya apa? Tak mungkinlah Musa penulis. Mungkin orang lain yang tulis. Mungkin masa tulis tu Nabi Musa dah tak ada, kan? Tapi mereka percaya ditulis oleh Nabi Musa. Jadi kita pun satu keraguan lah. Kau kata Musa tulis, tak mungkinlah Nabi Musa tulis. Tapi orang Kristian ni satu je kadang-kadang. Dia kata, paling-paling kata, ini Old Testament. Kami ni guna New Testament. Kepada yang tonton YouTube dah, kalau katalah, tak kisahlah. Kalau ada juga lah orang daripada
Kristian. Kami bukan nak mencari memburukkan, tapi kami sedang membuat perbandingan melihat antara Quran dan Bible, kan? Quran dan Bible. Dan kami nak mengatakan bahawa kami telah membuktikan bahawa Al-Quran itu memang datang daripada Tuhan, dan kami tengah membuktikan, kami sedang memeriksa adakah Bible ini daripada Tuhan. Tapi di sini menunjukkan bahawa yang didakwa Musa sebagai penulis bukan Musa yang tulis, kan? Okey. Begitu juga Matthew. Siapa tulis Matthew? Kalau Matthew tulis, Matthew ni perjanjian baru. Okey. Kalau Matthew yang tulis Matthew, cuba lihat Matthew chapter 9 verse 9. Matthew chapter 9, chapter ni kita akan jumpa nombor yang besar. Chapter 9 ayat ke-9 juga. Ke-9 ayat tu nombor kecil. Macam tu. Okey. Tengok ni kata apa dalam Bible disebut apa? Apabila, saya terjemahkanlah, apabila Jesus lalu, sebab ayat ni diturun kepada Nabi Isa. Okey, dia kata ditulis oleh Matthew. Okey, ayat dia, tengok ayat dia bunyi macam ni. Apabila Jesus lalu, dia nampak seorang manusia bernama Matthew duduk di satu tempat. Dan Nabi Isa pun mengatakan kepada dia, ikut aku. Dan dia bangun mengikuti Nabi Isa. Tuan-tuan, kalau Matthew yang menulis, sepatutnya ayat ni bukan bunyi macam ni. Sepatutnya ayatnya bunyi macam mana? Apabila Jesus lalu, dia jumpa, dia nampak aku. Dia nampak saya sedang duduk di satu tempat, dan dia pun kata ikut aku, dan saya pun bangun mengikut dia. Betul tak? Faham ke? Boleh faham tak saya apa yang tengah cerita ni, kan? So dari segi logik di sini pun kita menunjukkan yang kau cakap Matthew tulis pun bukan Matthew tulis. Siapa tulis saya tak tahulah. Memang you all kena dia kena lihatlah. Maknanya selama ni faham yang tadi Nabi Musa yang tulis, kita buktikan bahawa tak mungkin Nabi Musa tulis sebab ayat dia salah. Begitu juga tak mungkin Matthew tulis. Okey. Itu satu. Kemudian dalam Genesis yang pertama tu, macam kita kalau Quran Fatihah, buka je Genesis chapter 2, maknanya nombor 2 yang besar. Ayat ketiga dia cakap apa? And on the 7th day, pada hari ke-7, God ended his work. Tuhan dah dia sebenarnya kisah dia lah, Tuhan menjadikan alam ni dalam masa 6 hari. Kalau kita baca Genesis itu, dia kata Tuhan menjadikan alam ni dalam masa 6 hari dalam Bible. Dalam Quran pun sebut sama. Dalam Quran cuma beza dia tak sebut 6 hari, dia kata 6 jangka masa. Allah menjadikan semua ni dalam 6 jangka masa. Dalam Bible sebut Allah menjadikan ni dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan berehat. Dalam Bible dia kata dah 6 hari, hari ke-7 dia berehat. Jadi bagaimana satu kitab menggambarkan Tuhan tu lemah, letih? Berehat tu letih lah, lemah lah. Betul tak? Saya pun tadi baru 2 hari datang, sebab tu saya ni pun tadi pun dah sadar kejap, kan? Maknanya letih. Jadi macam you menggambarkan Tuhan tu letih. Sebab tu Sunday holiday. Monday sampai Saturday 6 hari kita kerja, Sunday holiday. Okey. Tak apalah. Kemudian lagi teruk tuan, masih lagi Genesis, masih lagi surah yang pertama. Apa dia? Genesis chapter 6 verse 6. Chapter yang ke-6, ayat ke-6. Dia kata apa? And the Lord was sorry that he had made man on the earth. Dia kata Tuhan menyesal menjadikan manusia. Allah menyesal menjadikan manusia. Kalau kita lihat dalam surah Baqarah, surah yang kedua ayat 30, bagaimana apabila Allah nak menjadikan manusia, malaikat bertanya. Kan?
Ya Allah, kenapa nak jadikan manusia? Kami kan ada, kan? Bukankah mereka akan buat kerosakan? Dari sudut apa dia cakap ni? Sebab pengalaman malaikat sebelum manusia ni, Allah pernah jadikan makhluk-makhluk yang lain sebelum ni. Dan mereka ni bergaduh, kan? Jadi malaikat bertanya, bukan menentang. Kan? Belum lagi malaikat bertanya, dia tak menentang. Tapi apa jawab Allah? Inni a'lamu. Aku lebih tahu, kan? Malaikat pun patuh. Dia ikutlah. Malaikat bertanya, Allah, aku lebih tahu. Sebab Allah lebih tahu kenapa dia jadikan manusia, kan? Tapi di sini dia kata menyesal. Tuhan menyesal jadikan manusia dalam Bible ni. Bila kata menyesal itu Tuhan, menyesal ni maknanya ilmu tak ada. Aku menyesal lah masuk jalan ni, kan? Jam. Sebab kalau lah aku tahu, maknanya tadi tak tahulah. Jadi dia menggambarkan Tuhan tadi lemah, rehat. Tuhan ni menyesal tak ada ilmu. Ini Bible yang dikatakan kitab Tuhan. So kita rasa, betul ke ini kitab daripada Tuhan? Takkan dia menggambarkan Tuhan itu lemah? Boleh ikut. Okey. Kemudian dalam ayat-ayat ni, banyak dalam ayat-ayat dia, antaranya Mark ni perjanjian. Okey, kita berhenti untuk azan. Sambung sikit okey. Banyaklah dalam sebab dalam kalau kita tengok Bible itu sendiri, yang mana dipercayai oleh orang Kristian yang menganggap bahawa Nabi Isa ini ialah Nabi Isa ni satu anak Tuhan juga, dan Nabi Isa juga merupakan Tuhan. Sebab dia percaya pada tiga Tuhan Allah. Allah percaya sebagai Tuhan. Tapi dia kata Allah juga ada anak, iaitu Nabi Isa sebagai Tuhan. Bukan setakat anak je, dia juga sebagai Tuhan. Dan Rohul Kudus. Jadi berapa Tuhan? Dia kata satu. Dia tak kata tiga, kan? Kita tahu 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi dia 1 tambah 1 tambah 1, dia kata 1. Itu nantilah, tak apalah, itu hal dia orang, kan? Nanti kita boleh ada perbincangan juga. Tapi di situ maknanya mereka menganggap Nabi Isa Tuhan. Kita tanya, Nabi Isa ni Tuhan? Dia anak pada Tuhan, dia juga Tuhan. Okey, kalau dia Tuhan, mestilah dia boleh buat apa-apa, kan? Tuhan, kan? Tuhan maknanya dia nak jadikan bumi kun fayakun je, tak? Kan? Tapi tengok dalam Jesus dia kata apa? Kita boleh ambil Jesus, kalau Jesus yang ada dalam kereta saya, Jesus pula apa, Bible yang ada dalam kereta saya ni ada red letter Bible ni. Kalau kita buka ni, ada sebahagian tu warna merah tulisan dia. Warna merah, kalau kita tanya dia, apa mana warna merah? Warna merah ni kami percaya ini kata-kata Nabi Isa, kan? Kata-kata yang keluar daripada Jesus, kan? Sebab tu ini antaranya lah. Dia kata apa? Jesus kata apa? Tidak ada seorang pun mengetahui hari dan waktunya, baik malaikat-malaikat di syurga ataupun aku, dia sebagai anak lah. Hanya Bapa yang tahu tentang ni kiamat. Kalau Tuhan tahulah bila kiamat. Haji kita tak tahu, kan? Kita mana tahu? Wallahu alam. Kita tahu, kita hampir tanda-tanda kiamat kita tahu hampir. Bila tak tahu, kan? Tak tahu lah kalau tiba-tiba ada pula orang kat Merbau Sempak, dia kata aku tahu bila kiamat, taring air. Dah out lah tu, kan? Tapi maknanya menunjukkan dia bukan Tuhan. Lepas tu dia kata apa? Kat John. Tadi Mark dalam John perjanjian baru lah. Sebab apa? Bila Jesus ni perjanjian baru, dia tak perjanjian lama. Bila melibatkan Jesus, perjanjian baru. Jesus kata apa? Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendak aku sendiri. Mana boleh kalau Tuhan dia kata tak boleh, dia tak boleh buat ikut kehendak dia. Nampak? Di sini dah menunjukkan bahawa dalam Bible itu sendiri menunjukkan bahawa Jesus is not a God. Nampak? Jadi kalau kita nak berhujah dengan orang Kristian pakai Quran, mungkin dia itu kau punya kepercayaan, kan?
Sekarang kita ambil Bible, kau percaya Bible dah. Ni daripada Bible sendiri pun Jesus kata dia bukan Tuhan. Itu sebab kita belajar ni. Bukanlah maknanya kita lepas ni dah banyak sangat kita beramal daripada Quran, minggu depan ni kita nak beramal daripada Bible. Bukan. Tujuannya macam mana kita nak menyampaikan dakwah, nak menarik orang-orang yang luar itu kesedarkan. Sebab ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita, kan? Okay, itu ada banyak lagi lah. Saya tinggalkan, saya skip lagi. Apa lagi dalam Bible? Banyak percanggahan. Kalau banyak percanggahan, tak mungkin daripada Tuhan. Jadi kita buktikan ini bukan daripada Tuhan. Apa antaranya? Saya bagi. Dalam biasalah kalau dalam Quran pun cerita ni ada dalam satu surah, kemudian cerita yang sama ada kemungkinan kita akan jumpa dekat satu surah lain. Betul tak? Tapi kisah dia tak boleh bertentangan. Boleh faham? Kan? Kisahnya mesti sama. Kalau bertentangan, contradict lah. Tapi dalam Quran, alhamdulillah, ada kisahnya kemudian kita baca, ada juga kisah lain sama je. Cerita dia bukan sama. Kan? Cuba tengok ni pula. Dalam Second Chronicle, saya nak lajukanlah, saya mungkin tak sebut dia punya surah apa, kitab apa, semua ada rujukan, ada, bukan cakap main-main ni, bukan cakap sembarangan ni, ada Second Chronicle chapter 9 verse 25, Old Testament, dia kata apa? Nabi Sulaiman ada 4,000 kuda. 4,000. Tiba-tiba dalam First King pula, satu lagi chapter lain, dia kata Nabi Sulaiman ada 40,000 kuda. Tertambah kosong satu. Apakah Tuhan buat kesilapan? Mana boleh ada kontradik? Kan? Tapi saya pergi kat Bible dalam perbincangan, ada yang sampai dia kata, dia telah diberkati, satu tu jadi 10. Dia ada je jawapan dia, kan? Family of Ara, dalam family satu family, satu keluarga tu, dia kata dia punya descendant dia ada 775, pergi satu lagi dia kata ada 652. Bercanggah. Jadi banyak kita akan nampak bercanggah. Even dia kata no man has seen God. Tak ada siapa pun pernah jumpa dengan Tuhan. Dalam John. Datang pula dalam Exodus, dia kata the Lord, Tuhan bercakap bersemuka dengan Nabi Musa. Mana Nabi Musa jumpa Tuhan face to face. Kan bercanggah. Kan? Bercanggah. Jadi maknanya kita ni ada kontradik. Okey. Betul. Kemudian tak saintifik. Boleh sikit lagi Boleh Nak saya kalau boleh nak habiskan dia minit. Saintifik apa dia? Tuan-tuan, Quran tuan-tuan, masya-Allah. Quran, insya-Allah kita akan satu topik khas Quran. Betapa saintifiknya Quran, betapa relevannya Quran. Penjumpaan sains membuktikan apa yang disebut dalam Quran 1400 tahun dulu, hari ini sains kata betul. Benda tu dah disebut 1400 tahun dulu, kan? Sains mengatakan apa yang disebut dalam Quran 1400 tahun dulu betul. Macam mana boleh 1400 tahun dulu cerita pasal bayi dalam perut ibu, lapisannya 3 begini-begini, macam mana daripada sperm jadi macam ni, macam mana boleh 1400 tahun dulu, masa apa skop pun tak ada, mikroskop tak ada, stetoskop tak ada, apa skop pun tak ada. Tapi Quran dah sebut. Hari ini sains boleh buktikan benar. Ada banyaklah, itu cerita panjang lah. Tapi nak cerita, tengok ni dia kata apa? Tuhan jadikan alam ni 6 hari. Okey. Hari pertama Tuhan jadikan apa? Menurut Bible ini buku apa ni? Tak payah pergi jauh-jauh. Genesis. Buka surah yang pertama je. Cukup. Dia, tuan-tuan, Bible ni nak buktikan bahawa yang Genesis tu pun dah cukup dah. Banyak sangat benda yang kita dah tahu dah. Ini tak mungkin daripada Tuhan. Maka dia kata apa? Dalam Genesis chapter 1. Pada hari pertama Tuhan menjadikan cahaya siang dan malam. Ni ada budak tingkatan 1, tingkatan 2. Dia pun mesti gelap tau. Tengok Okay. Pada hari pertama Tuhan jadikan apa? Cahaya siang malam. Hari kedua Tuhan jadikan langit.
Hari ketiga Tuhan jadikan bumi. Hari keempat Tuhan jadikan matahari. Hari kelima Tuhan jadikan binatang laut. Hari keenam Tuhan jadikan manusia. Kalau ikut logik yang apa tadi kata, lepas hari keenam, hari ketujuh Tuhan apa? Rehat. Kan? Okeylah. Jadi budak tingkatan 2 mesti tanya, cikgu, macam mana hari pertama ni boleh ada cahaya? Boleh ada siang dan malam. Sedangkan tadi cikgu cakap, hari ketiga baru ada bumi, hari keempat baru ada matahari. Mana datang cahaya hari pertama tu? Matahari belum dicipta. Nampak? Boleh faham? Kadang-kadang dia jawab juga, Tuhan pakai torchlight. Nak minta maaf lah. Maknanya tuan-tuan, tak relevan, tak saintifik. Kalau siang dan malam mesti ada matahari, mesti ada bumi, betul tak? Kejadian siang malam kan? Ada matahari, ada bumi, matahari kena permukaan bumi yang kena cahaya matahari, itulah siang. Kan? Tapi bumi hari ketiga, matahari hari keempat. Macam mana ada cahaya siang dan malam hari pertama? Mana datangnya? Jadi tak saintifik. Kontradik. Okey, lagi. Tuan-tuan, tuan ada anak lelaki dan perempuan? Tak saja tanya. Kalau ada, saya rasa ramai kat sini ada anak lelaki dan anak perempuan. Betul? Okay? Kita tahu kalau isteri kita lahirkan anak lelaki dan anak perempuan, kadang-kadang kita tanya, tengok tempoh period dia lebih kurang sama je. Mana kalau anak pertama 40 hari, contoh, anak kedua yang perempuan pula, tadi lelaki, yang perempuan pun 40, 45, lebih kurang plus minus saja kan. Tapi kalau menurut Bible cakap apa? Apabila melahirkan anak perempuan, darah period dia 2 kali ganda melahirkan anak lelaki-lelaki. Tak logik. Orang sains pun kata ketawa. Mana ada macam ni? Kan? Okey? Lepas tu dia kata bumi ni rata. Banyak gambar-gambar kalau tengok bumi ni ada sfera. Dan lepas tu dia kata apa? Dalam Bible kata apa? Semut tak ada leader, tak ada ketua. Sedangkan kalau kita baca Quran, kan ada perbualan semut apabila tentera Nabi Sulaiman. Ni tu seronok bila kita baca Quran ni, ada cerita-cerita ni bagus. Tentera semut pun cakap. Semut yang bercakap tu apa? Ketua lah. Dia kata, oi, jaga-jaga, Kang Sulaiman ni kan pijak kita kan. Nampak? Maknanya ada ketua. Dan hari ini pun kita tahu memang semut ni ada dia, ketua dia. Tapi Bible kata tak ada ketua. Jadi maknanya Bible dah tak saintifik. Unscientific, ya. Dan belum lagi cerita yang pelik-pelik. Dia kata dalam Bible sebut burung berkaki 4. Saya tak, wallahualam lah, ada kat Merbau Sempak ni ke ada burung berkaki 4. Saya tak pernah jumpa lah burung berkaki 4 kan. Lepas tu dia kata leopard ni harimau bintang ada 7 kepala. Ada satu lagi dia cerita, yang ni kalau peminat Michael Jackson, dia ada satu dulu, Michael Jackson, dia ada lagu dia dulu. Dulu tengok juga dulu kan, television kan, dia tengok masa Michael Jackson tu. Dia kata apa lagu BD ke apa kan, tiba-tiba kubur terbongkar. Sekali daripada kubur ni semua orang berjalan ke kota. Jadi kan benda-benda yang macam tak boleh masuk akal, rupanya cerita tu Michael Jackson ambil buat lagu tu, cerita tu daripada Bible. Dan apabila kubur terbuka, sin, dianggap orang-orang tu, yang orang-orang suci semua bangun daripada kubur dan mereka berjalan ke Holy City, ke bandar suci. Jadi kita logik akal pun tak bertimbul kan. Maknanya cerita-cerita yang tak boleh masuk akal ada dalam Bible. Tak mungkinlah ini daripada Tuhan kan. Okey, saya rasa stop dulu sebab lepas tu pula ada lagi ada satu lagi session lagi. Banyak kesalahan lah kita buktikan dalam Bible untuk kita tamatkan nanti, bukan hari inilah, mungkin ada satu sesi lagi lepas raya lah, lepas Ramadan lah insyaAllah. Dan ini bila siapa yang ikut kuliah saya ni, sepatutnya dia akan rasa izzah, Masya Allah, syukur hebatnya Quran.
Kita mesti rasa izzah. Bila kita buat perbandingan baru kita rasa izzah, kan? Bukan tujuan saya ni jom kita baca pula Bible, bukan begitu. Tujuan saya supaya kita rasa izzah, dan satu lagi kita dapat ambil fakta-fakta ini. Kalau kita ada kawan-kawan kita yang ni, kita boleh perlahan berhujah cara ilmiah, bukan cara sembrono, bukan cara maki. Itu bukan cara dakwah, cara ilmiah, membuka minda mereka. Jadi itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.